Persatuan Pengguna Kedah KEK menyambut baik pelantikan Dato' Armizan Muhammad Ali sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang baharu. Presiden KEK Muhammad Yusrizal Yusof yakin Dato' Armizan akan memberi tumpuan terhadap isu-isu utama berkaitan kenaikan kos harga barang dan masalah kekurangan bekalan minyak masak dan gula di pasaran. Beliau yakin Dato' Armizan mampu melakukan reformasi dan mengkaji serta melakukan penambahbaikan khususnya berkaitan pencatutan dan pensaingan. Saban tahun kita bersuara, persatuan-persatuan pengguna ini bersuara mengenai isu-isu pemasalahan untuk harga barang ini adalah berkaitan dengan persaingan dan juga monopoli, kartel dan sebagainya. Kita harap supaya menteri ini lebih fokuslah ke arah untuk bagaimana untuk memperbaiki sistem ini. Yang mereka katakan sistem ini dah lama berlaku daripada kerajaan terdahulu, tapi hari ini kita harap supaya apabila dilantik kerajaan ini dapat menyelesaikan isu menjadi kemelut rakyat selama ini. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di pejabatnya di Alur Star, Kedah. Jumlah kes positif COVID-19 di Kedah menunjukkan peningkatan. Sebanyak 595 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi ke-49 yang bermula 3 hingga 9 Disember lalu, iaitu peningkatan 78.1% berbanding minggu sebelumnya. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kedah, Meja Bersara Mansur Zakaria, dalam kenyataan berkata, kebanyakan kes bergejala ringan dan menjalankan pengasingan di rumah masing-masing. Situasi ketika ini adalah terkawal dan tidak membebankan sistem kesihatan. Katanya secara kumulatif sehingga Minggu Epidemiologi 49 tahun ini, kes COVID-19 di Kedah adalah sebanyak 5,601 kes. Peningkatan kes dijangka akan berterusan susulan pergerakan masyarakat serta aktiviti berkumpulan menjelang cuti sekolah dan perayaan Krismas. Anggota kadet JPJ berperanan sebagai duta kecil dalam usaha memperkasa pengetahuan berkaitan keselamatan jalan raya khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Modul Persatuan Badan Beruniform yang diperoleh setiap anggotanya diharap dapat dikongsikan dengan pelajar lain. Pendedahan demi pendedahan diberikan kepada anggota-anggota kadet JPJ untuk lebih faham berkaitan dengan keselamatan jalan raya, undang-undang dan peraturan jalan raya. Jadi dalam modul yang kita ubah suai pada kali ini, kadet JPJ ini ditubuhkan pada tahun 2015. Jadi dalam masa semasa kita tambah baik modul-modul di dalam kurikulum kadet JPJ ini. Dan apabila kita lihat, kita nak memastikan anak-anak yang menganggotai kadet JPJ ini lebih faham dan juga tahu berkaitan dengan peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Setakat ini sebanyak 21,834 pelajar dari 388 sekolah menyertai pasukan kadet JPJ. 55 pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima kurniaan berjumlah 1.1 juta ringgit daripada Yayasan Sultan Azlan Shah. Majlis penyampaian disempurnakan Raja Kecil Sulong Perak, Raja Nazim Azlan Shah di Dewan Azlan Shah, Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Menurut pemegang amanah yayasan Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin, setiap pertubuhan perlu mengemukakan laporan perbelanjaan tahunan bagi memastikan kurniaan dibelanjakan sebaiknya. Kebanyakan NGO terdiri daripada pertubuhan anak yatim, orang kurang upaya serta yang memerlukan. Bila mereka menyampaikan laporan tahunan dan kita di yayasan akan mengenal pasti dan juga menilai sama ada sumbangan itu telah digunakan dengan sepenuhnya. Dan ada kalanya bahawa pertubuhan itu keahliannya telah kecil, ya, daripada 40 orang turun kepada 6 orang, so tak memadai kita memberi sumbangan. Itu antara kriteria-kriterianya.
Selain NGO, kurniaan juga diberikan setiap tahun kepada Institut Jantung Negara IJN bagi yang memerlukan dalam melanjutkan pelajaran. 4 sahabat meneruskan kembara berbasikal menerusi jalan darat bagi menunaikan fardu haji di Mekah tahun depan. Perjalanan sejauh 12,000 km yang bermula di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Kepong pada 27 November lalu kini tiba di Kompleks ICQS Padang Besar untuk menuju ke Bangkok. Konvoi berkenaan seterusnya bakal merentasi 5 negara termasuk India, Pakistan, Iran, Emirat Arab Bersatu dan seterusnya ke Arab Saudi. Usia emas bukan penghalang bagi mereka untuk mencapai misi berkenaan. Adila dengan Ahmad Maisa ada pengalaman pernah berkayuh. Saya dengan Halim Talha saja yang kali pertama kami berkayuh ni. Walaupun dalam Malaysia ni dah berkayuh banyak kali dah. Tapi pengalaman kami gunakan pengalaman Ahmad Maisa ni dengan Adila ni untuk kami teruskan perjalanan. InsyaAllah hingga sampai ke Mekah insya-Allah untuk buat haji tahun depan. Ada satu negara tu tutup iaitu Myanmar. So Myanmar ni dia tak buka untuk pelancong. So kami menghadapi kesukaran untuk nak mengikut 100% jalan darat. So kami terpaksa mengambil kapal terbang daripada Bangkok terus sampai ke New Delhi. Okey, itu yang pertama, naik kapal terbang. Dan daripada Iran ke UAE kami terpaksa mengambil feri disebabkan kalau kami ikut jalan darat juga dia akan masuk ke Iraq yang mungkin sedang bergolak. 1,561 unit bubu naga di sekitar perairan Pulau Pinang disita Jabatan Perikanan Negeri sejak awal tahun ini hingga 13 Disember. Ia dianggarkan bernilai lebih RM234,000. Turut disita 175 unit bubu naga dengan anggaran nilai RM26,250 di bawah Seksyen 11/3/C iaitu menggunakan peralatan menangkap ikan tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah. 24 kru nelayan warga asing yang bertugas tanpa kebenaran sah turut ditahan sepanjang tempoh tersebut. Sebagai tambahan, sepanjang tahun 2023 ni, kita telah berjaya menahan seramai 24 kru asing yang bertugas di atas vessel tempatan lah. Jadi perkara ini melibatkan 6 buah vessel tempatan lah. Daripada pelbagai negara lah yang ramai mungkin ada mungkin Myanmar, Indonesia.